Jadi seterusnya kita akan beri tumpuan kepada menu ramah yang kian mendapat sambutan bukan sahaja di gerai-gerai tetapi juga di kedai-kedai yang mempunyai jenama yang besar seperti Domino's Pizza dan juga Old Town. Jadi menu ramah ini disediakan secara sukarela dan bertujuan untuk membantu golongan sasar. Ia adalah satu capaian quick win yang dapat memberi kesan kelegaan secara langsung kepada mereka yang berada dalam kategori B40 khasnya. Jadi kita terus saja bersama dengan tetamu saya untuk pagi ini, Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Malaysia untuk membincangkan menu ramah sama ada ia dapat membantu masyarakat dengan tepat dan bersasar dalam membantu masyarakat secara hemah berbelanja. Terima kasih kerana bersama kami, Prof. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi, Sharon. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Jadi apabila mula diperkenalkan konsep menu ramah ini, apakah pendapat Prof tentang pengenalan konsep menu yang belum pernah kita lihat sebelum ini, strategi baru yang dicuba oleh kerajaan Madani yang mana telah membantu untuk membawa satu menu dengan harga RM5 sahaja untuk sesiapa? Okey, saya melihat dalam konteks yang lebih umum. Kalau kita tengok maqasid syariah, maqasid syariah, dia maksudnya ada 5 elemen penting dalam maqasid syariah tu. Yang pertamanya ialah agama, keduanya adalah nyawa, ketiga adalah akal, keempatnya adalah keturunan dan kelima adalah harta. Jadi dalam konteks menu rahmah ni, dia adalah untuk memelihara yang aspek yang kedua, elemen yang kedua itu, iaitu nyawa. Kan? Jadi dalam konteks ini kita tengok dalam keperluan manusia ni, kita ada 3 tingkatan dalam keperluan manusia, iaitu daruriyat, hajiat dan juga tahsiniat. Okay, daruriyat itu adalah keperluan asas. Keperluan asas maksudnya makanan seperti pakaian, tempat tinggal, pengangkutan dan sebagainya, itu adalah keperluan asas. Jadi apabila kita melihat menu rahmah ini, ialah satu inisiatif di mana kita mahu memastikan golongan yang kurang mampu, ada golongan yang tidak mampu untuk membeli makanan dan sebagainya kan. Jadi maksudnya kita mahukan semua rakyat mempunyai kecukupan. Okey, kecukupan. Jadi dalam konteks ini dia dapat membantu rakyat dalam mendapatkan barangan pada harga yang berpatutan. Okey, harga RM5 itu adalah sangat-sangat berpatutan dan ianya dijalankan oleh peniaga-peniaga secara sukarela. Okey, secara sukarela. Dan apabila ianya dijalankan secara sukarela, maka ianya dapat memberikan impak yang sangat besarlah kepada satu untuk kerajaan kerana dia tak perlu mengeluarkan kewangan, dan yang keduanya ialah kepada rakyat kerana dapat harga yang sangat berpatutan. Cuma isunya ialah kita masih lagi melihat kepada kenaikan harga barangan tersebut yang boleh memberikan kesan kepada peniaga jika mereka mahu meneruskan menu rahmah ini. Kalau ini dapat diteruskan pada waktu jangka masa panjang, ini adalah sangat-sangat dialu-alukan oleh rakyat dan juga oleh kerajaan. Jadi dalam konteks ini harga-harga input barangan juga perlu dilihat oleh pihak kerajaan, bagaimanakah input harga barangan ini dapat kekal pada harga yang agak berpatutan dan dia ini dapat dijadikan sebagai proses ataupun output kepada pengguna-pengguna dan juga rakyat kita. Baik, Prof. Kalau kita lihat bukan saja kedai-kedai restoran biasa yang menawarkan menu ini, tapi juga restoran yang berjenama, restoran franchise dan sebagainya. Jadi apa pendapat Prof tentang bagaimana semua pengusaha makanan, bukan saja kecil tapi juga yang berada pada peringkat yang lebih besar telah pun mampu menggalas satu inisiatif kerajaan ini untuk memberikan menu dengan harga RM5 sahaja untuk membantu rakyat Malaysia yang terkesan akibat kenaikan harga barangan menikmati makanan pada harga yang berpatutan, makanan yang lengkap dan ia adalah dihidangkan dengan harga yang cukup berpatutan. Ya. Saya rasa satu langkah yang baik kepada
syarikat-syarikat yang besar untuk turut serta dalam program ini kerana ianya akan memberikan impak yang lebih besar kepada ekonomi sendiri. Sebagai contohnya, kalau kita lihat apabila kita sebagai rakyat yang telah dapat kepada keperluan asas dah cukup, barulah kita akan melihat kepada permintaan, kehendak kita dan juga kepada barangan-barangan mewah. So kalau dalam konteks ini sebagai undang-undang je lah, dalam undang-undang dalam maqasid syariah, keperluan asas mesti dipenuhi dulu. Yang wajib mesti dipenuhi dulu dan kemudianlah barulah kehendak dan juga kepada barang-barangan yang lebih mewah. Okey, dalam konteks ini maksudnya kita kena buat wajib, okey, mesti buat dulu barulah boleh buat yang sunat dan juga yang harus. So dalam konteks ini kan syarikat-syarikat ni apabila mereka menyumbang secara kita boleh katakan secara CSR lah, okay, maka ianya akan memberikan impak yang lebih besar, iaitu dia punya kesan sampingannya mungkin akan memberikan kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih mantap pada masa akan datang. Baik, terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia pada pagi ini. Kita dapat lihat bagaimana menu ramah ini sebenarnya memberi kesan yang begitu positif kepada keseluruhan rakyat Malaysia, terutama sekali mereka yang berada pada tangga B40, di mana menu ini memberikan peluang kepada mereka untuk menikmati hidangan dengan harga yang cukup berpatutan. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami sekali lagi. Terima kasih, Karen. Dan seterusnya kita akan bersama rakan